Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika Nabila binti Muhammad An-Nazim, nombor matrik BA19110875. Nama saya Nurul Syamira binti Amiruddin, nombor matriks BA19110707. Hari ini, kami akan membentangkan soalan tutorial 5 iaitu bincangkan bagaimanakah pembentukan negara bangsa boleh membawa masalah kepada masyarakat pelbagai etnik. Negara bangsa merupakan satu proses melahirkan bangsa baru, yakni sebuah negara yang mempunyai kedaulatan, di mana semua rakyatnya disatukan oleh ikatan-ikatan seperti bahasa, budaya, nilai-nilai dan lain-lain yang membentuk bangsanya. Tujuan utama pembinaan negara bangsa itu adalah untuk melahirkan perasaan taat setia dan perpaduan terhadap sesuatu pertubuhan bangsa tersebut. Negara bangsa merupakan gabungan 3 komponen utama iaitu negara, individu dan bangsa selain daripada 3 syarat utama. Pertama, kehidupan masyarakat dalam negara tersebut bersatu padu tanpa berlaku sebarang pemisahan atau diskriminasi. Masyarakat tidak dibezakan atas dasar perkauman atau sebab perbezaan kepercayaan, bahasa, kebudayaan, jenis pekerjaan, penempatan atau apa jua sebab yang boleh membawa kepada perpecahan dan huru-hara. Kedua, penduduk dan rakyat negara itu juga mestilah berkongsi pegangan kepada suatu ideologi yang sama. Dan ketiga, penduduk juga haruslah mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang sepenuhnya terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Selain itu, terdapat 5 faktor yang menjadi pemangkin kepada pembinaan sebuah negara bangsa, iaitu integrasi, nasionaliti, nasionalisme, patriotisme dan demokrasi. Perkembangan bangsa Malaysia telah melalui jalan yang berliku-liku. Untuk ratusan tahun, Malaysia terdiri daripada masyarakat peribumi dan kerajaan Melayu yang gemilang. Dalam proses pembentukan negara bangsa itu, terdapat beberapa masalah dan isu yang dihadapi oleh masyarakat pelbagai etnik. Yang pertama adalah isu sistem pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan mula dilaksanakan di Malaysia pada tahun 1957. Antara tujuan utama yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan ini adalah untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama. Namun, sehingga kini Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan lama dengan mengekalkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Seringkali isu-isu berkenaan dengan sistem persekolahan dibincangkan dan diperdebatkan yang akhirnya tiada jalan penyelesaian yang dilakukan bagi mengubah kepada sistem persekolahan yang baru. Isu-isu sistem persekolahan merupakan isu yang sensitif bagi masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa kerana bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan persetujuan daripada masyarakat yang mempunyai pandangan dan kepentingan yang berbeza. Umum mengetahui bahawa pihak kerajaan sentiasa memainkan peranan bagi menaikkan mutu pendidikan kebangsaan. Tetapi sejauh mana setiap tindakan yang diambil dapat menyelesaikan masalah yang timbul? Sistem persekolahan Malaysia kini masih tidak banyak berubah dari aspek perpaduan kaum. Murid-murid dan pelajar-pelajar dapat menjadikan sekolah sebagai asas permulaan membina hubungan baik sesama mereka, di mana di sekolah mereka dapat beramal mesra, bergaul, bersukan, makan bersama, saling kenal mengenal dan merapatkan hubungan silaturahim. Namun begitu, kewujudan sekolah pelbagai aliran telah menjejaskan perpaduan kaum di Malaysia. Kini, ianya sudah tidak relevan untuk diguna pakai. Dalam melaksanakan dasar baru itu, kerajaan perlu mengambil kira kehendak rakyat kerana tidak mahu timbul perbalahan dan kesan buruk kepada rakyat. Sehingga kini, masyarakat Malaysia masih belum bersetuju untuk menguruskan satu sistem sekolah sahaja. Isu kedua adalah isu pengasingan pekerjaan mengikut etnik. Pembentukan negara bangsa membawa masalah apabila berlakunya segregasi dari sudut pengasingan pekerjaan. Segregasi merujuk kepada pemisahan atau pengasingan antara sebuah kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sebuah negara. Berbalik kepada pengasingan tempat tinggal tadi, pada zaman kolonial, dilihat kembali orang Melayu tinggal di kawasan desa atau kampung dan bekerja sebagai petani atau buruh biasa. Orang Cina bekerja di kawasan perlembangan biji timah dan orang India pula bekerja sebagai pekerja di ladang-ladang getah atau estet. Dasar pecah perintah sedikit sebanyak membawa kepada kesan ke atas ketiga-tiga kaum sehingga sekarang. Pada abad ke-21 ini, kajian mendapati orang Melayu ada yang masih mengamalkan cara hidup sebagai petani dan ada yang telah membuat transformasi dalam meningkatkan taraf hidup dalam menceburkan diri di sektor kerajaan.
Orang Cina pula dilihat menceburkan diri dalam bidang perniagaan, antaranya membuka kedai telefon, kedai kereta dan meneruskan perniagaan nenek moyang mereka berabad lamanya. Tidak kurang pula orang India di mana pekerjaannya lebih tertumpu kepada buruh kasar, amnya, dan ada juga yang menceburkan diri dalam bidang pengkeranian, kaki tangan kerajaan dan bidang perkhidmatan. Implikasi segregasi mendapati berlaku kepincangan dalam pembagian pekerjaan antara kaum, dipercayai telah menjadi sebab berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Rentetan peristiwa tersebut mencetuskan satu perusuhan berkauman yang telah memaksa satu dasar yang bersepadu diwujudkan, misalnya dasar ekonomi baru yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui rancangan Malaysia Kedua bagi memperbetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud. Pembentukan negara bangsa boleh membawa masalah kepada masyarakat pelbagai etnik melalui penyatuan fahaman politik. Fahaman politik bagi setiap kaum di Malaysia adalah berbeza. Bagi kaum Cina dan India, hal-hal yang berlaku di negara asal mereka adalah lebih penting berbanding fahaman politik di tanah Melayu pada masa tersebut. Selain itu, setiap kaum juga berusaha bagi memastikan pengekalan identiti kaum, bahasa dan budaya masing-masing dengan menggunakan media-media dan saluran-saluran seperti pendidikan program keagamaan, akhbar dan persatuan-persatuan sosial. Oleh itu, antara usaha yang dilakukan bagi pembentukan negara bangsa ialah penyatuan fahaman politik. Namun begitu, kewujudan persatuan-persatuan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan bangsa, kaum dan etnik tertentu telah memperkuatkan identiti sesuatu kumpulan dan menimbulkan perasaan syakwa sangka kerana setiap kumpulan hanya memperjuangkan hak dan kepentingan kumpulan tertentu sahaja. Sebagai contoh, Parti United Malay National Organisation atau UMNO untuk memperjuangkan kaum Melayu, Parti MCA atau Malaysia Chinese Association untuk orang Cina dan Parti MIC iaitu Malaysian Indian Congress pula untuk kaum India. Parti-parti politik yang berasaskan kepada suku kaum ini telah memainkan pelbagai isu sensitif seperti bahasa, ekonomi dan hak keistimewaan sehingga memburukkan lagi masalah perpaduan di negara kita. Namun bukan itu sahaja, parti-parti politik yang berasaskan kaum ini juga boleh menyebabkan perasaan kekitaan dan ethnocentrism wujud dalam diri masyarakat dan terdapat sesetengah masyarakat akan sukar untuk menerima pemimpin-pemimpin dari kaum yang lain. Jelaslah bahawa masalah kepada masyarakat pelbagai etnik akibat daripada pembentukan negara bangsa adalah dari penyatuan fahaman politik. Masalah kepada masyarakat pelbagai etnik akibat pembentukan negara bangsa yang seterusnya ialah daripada pengasingan tempat tinggal dan penempatan. Sejarah telah membuktikan pada tahun 1920-an, misalnya waktu pola pendudukan negara Malaysia sebagaimana wujudnya perpisahan atau pengasingan fizikal dapat dilihat dengan jelas. Majoriti orang Melayu tinggal di kawasan desa atau di pinggir bandar, orang Cina pula ditempatkan di kawasan bandar, manakala orang India pula ditempatkan di kawasan ladang-ladang getah atau estet. Namun begitu, pengasingan tempat tinggal dan penempatan ini masih lagi wujud pada masa sekarang di mana terdapat beberapa kawasan menjadi tumpuan satu-satu golongan etnik. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur iaitu ibu negara Malaysia telah dimonopoli oleh orang-orang Cina, manakala orang India pula tertumpu di kawasan Brackville dan orang Melayu tertumpu di kawasan Kampung Baru. Pengasingan tempat tinggal ini telah mewujudkan jurang di antara kaum dan boleh mencetuskan sikap prejudis dalam kalangan masyarakat kerana masih mempunyai perasaan atau pandangan negatif yang menimbulkan ketidakpuasan hati antara kaum. Malahan, jika dilihat pada waktu sekarang, orang Melayu kebanyakannya masih tinggal di kawasan desa atau perkampungan dan mengamalkan cara hidup yang sederhana seperti memiliki rumah papan dan rumah tradisional seperti flat rumah. Orang Cina pula tinggal di kawasan bandar, misalnya di kawasan taman-taman atau tanah persendirian dan memiliki rumah mewah seperti bungalow, manakala orang India pula tinggal di tengah-tengah antara desa dan bandar seperti taman-taman yang memiliki rumah yang sederhana dan agak mewah seperti semi-dit. Jelaslah bahawa pengasingan tempat tinggal dan pertempatan ini menyebabkan kumpulan etnik kurang berinteraksi antara satu sama lain dan peluang mereka untuk saling mengenali dan memahami menjadi semakin terhad. Dapat disimpulkan bahawa pengasingan tempat tinggal dan penempatan boleh menjejaskan perpaduan di negara kita. Secara keseluruhannya, negara bangsa merupakan satu proses melahirkan bangsa baru.
Tujuan utama pembentukan negara bangsa ini adalah untuk melahirkan perasaan taat setia dan perpaduan terhadap sesuatu pertumbuhan bangsa itu. Oleh itu, perpaduan masyarakat dan hubungan etnik yang kukuh amatlah penting dalam sesebuah negara bagi memastikan kesejahteraan sesebuah negara itu sendiri. Namun, masalah-masalah yang timbul akibat pembentukan negara bangsa haruslah diatasi dengan segera agar tidak menjejaskan dan memburukkan lagi perpaduan masyarakat pelbagai etnik di sesebuah negara pada masa akan datang.